bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah hari ni kita masuk ayat 39 Okay, sebelum masuk ayat ni, kisah saya ringkaskan baliklah apa yang kita telah bincangkan daripada ayat perenggan ayat 30. Kisah ni tentang bermulanya kisah manusia ni lah. Kejadian ciptaan manusia ini, iaitu Nabi Adam, yang dicipta untuk menjadi khalifah di muka bumi dan diberikan ujian untuk kita semua. Itu jadi kisah manusia sebelum berada di bumi dan fasa ujiannya, fasa tarbiyah daripada Allah. Kerana apa? Mereka akan dimulakan dengan ujian di atas muka bumi selepas tu. Jadi itulah kisah dia. Dan penutup dia pada ayat ni. Jadi kalau kita tengok bermulanya manusia ni, Allah ajar manusia kan. Dan di sini kita tahu dalam dunia ni, dia ada alam ni, ada berapa makhluk yang dalam ayat tersebut 3 lah. Ada manusia, lagi malaikat, ada jin. Ada malaikat, pertama malaikat dulu. Allah kata wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu malaikat mengatakan. Allah berkata kepada malaikat, Allah nak jadikan muka bumi ini khalifah. Jadi ada makhluk pertama namanya malaikat. Kemudian khalifah itu adalah Nabi Adam lah, manusia. Dan seterusnya ada namanya iblis. Dan dia daripada kalangan, tak sebutkan dia punya kaum dia, tapi dia adalah jin lah. Ada 3 makhluk yang ada dalam kisah tersebut. Dan kemudian diuji dengan makhluk yang mula-mula diuji siapa? Siapa dulu dalam kisah tu? Ayat 30 ni yang kita bincang sebelum ni kan. Siapa yang diuji dulu? Syaitan dulu, iblis dulu Allah uji kan, untuk ikut perintah. Iblis dulu Allah uji. Dan ujian tu dia berjaya tak? Dia gagal. Dia gagal lah. Jadi dia kenapa halangan utama kepada gagal ujian? Halangan pertama gagal ujian adalah istakbar, sombong. Ingatlah kita sombong, itulah halangan pertama. Aba wastakbar, iaitu enggan dan sombong. Sebenarnya sombong itulah menatijahkan keengganan lah, sebenarnya, untuk tunduk. Jadi sombong ni kepada perintah Allah lah. Bukan enggan ni kepada perintah Allah, dan sombong ni iaitu meremehkan manusia. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, al-kibru, apa dia? Apa ingat hadis ni? Hari ni kita kena ingat ni. Bataru al-haq, batarul haq wa ghamtun nas. Ni makna sombong Nabi sebut. Nabi sebut makna sombong paling tepat ni lah dia. Disebut sombong maknanya batarul haq, menolak, meremehkan kebenaran, dan
menolak kebenaran, bukan meremehkan, menolak kebenaran dan meremehkan pemberi kebenaran tu, orang yang sampaikan kebenaran. Tu makna sombong. Tolak maklumat dan remehkan pemberi maklumat. Faham? Itu nama dia sombong. Itulah yang halangan pertama kepada kita untuk dapat petunjuk. Jadi halangan utama kita nak dapat petunjuk apa dia? Tolak tu, petunjuk tu lah sendiri, sikap kita, dan remehkan orang yang beri petunjuk. Dia sombong, itulah maksud sombong. Jadi syaitan yang pertama iblis yang pertama diuji, lalu dia gagal. Dan setelah itu rentetan tersebut, apa berlaku lagi? Iblis ni bertambah-tambahlah dosa dia. Dengan setelah itu, bila manusia ni begini, lalu dia timbulnya hasad. Daripada sombong ni jadi apa? Hasad. Tengok ni, satu lagi penyakit lepas bertambah. Lepas tu orang ni, kita ni hasad sebab apa? Kita ada rasa dengki tu. Mungkin sebab ada masalah pertama. Mungkin sebab ada masalah pertama. Faham? Sebab tu lah. Pernah tak kita hasad kat orang? Mungkin sebab ada masalah pertama. Masalah pertama apa? Ni kan? Jadi akhirnya timbul hasad. Bila hasad ni buat apa? Dia akan cuba jahanamkan orang lain. Jadi dia, perangai dia jadi syaitana. Syaitanan lah. Syaitanan ni maksudnya apa? Dia akan menghalang, usaha menghalang orang lain daripada kebaikan. Apa maksud kebaikan yang sebenarnya bagi orang beriman ni? Pertama, kebaikan, dapat kebenaran ni, petunjuk, dapat rahmat Allah. Itulah maksud kebaikan. Kebaikan kita ni kat dunia ni, dapat petunjuk, dapat rahmat Allah. Cukuplah dengan dapat petunjuk dan dapat rahmat Allah, itulah kebaikan. Allah akan bagi semua. Bayangkan kalau Allah dah sayang kita, takkan Allah nak tinggalkan kita keseorangan. Mesti Allah tolong apa saja. Okey. Inilah tiga benda dalam ayat tu, kerja dia. Bermula daripada sombong tadi, sikap syaitan ni, tengok, halangan petunjuk. Apa dia? Sombong. Tolak pula. Benda tu betul. Dan timbul hasad pula. Kemudian timbulnya jalan pula. Bila hasad apa dia? Dia nak buat jahat lah. Jadi dia nak halang pula orang dapat kebaikan. Okey. Jadi benda ni, penyakit ni boleh tak ada hanya pada syaitan ke, ataupun anak-anak pun boleh kena? Dia akan ajar penyakit ni, dia akan bawa semuanya kepada kita juga. Tapi apa sikap yang kita patut belajar pula? Sebagai kita manusia, dan kita akan terjerumus tak? Kemungkinan besar tidak? Tak, sebab fa'azallahuma syaitanu anha. Jadi syaitan dah berjaya, dah jerumuskan siapa? Nabi Adam. Jadi ni syaitan lah ni kan, iblis okey, ni iblis. Kemudian Nabi Adam pula. Harap faham lah kot saya buat macam ni. Nampak? Adam pula, dia terjebak tak dengan perangkap ni? Terjebak. Dia langgar perintah. Dia langgar larangan. Dia melanggar larangan Allah. Kalau larang, lalu dia langgar perintah Allah lah. Jadi dia makan buah larangan. Lalu Adam, dia melanggar tu dengan kerana sombong ke kerana tak sengaja? Tu beza dia. Beza dia.
Lepas tu kita dosa ni, kita buat ni, sebenarnya kita, orang yang susah nak taubat daripada dosa sebab apa? Dia buat dosa dalam keadaan dia seronok dengan dosa ke, atau dengan sengaja lah tu? Ataupun sebenarnya dia terlanjur buat dosa? Sebab tu kita tengok dengan dosa-dosa kita selama ni kan, kita memang sengaja ceburkan diri membuat dengan seronoknya ke, ataupun kita terlanjur kadang-kadang? Itu tanda kita ni tahap iblis ke tahap manusia? Faham tak ni? Selama ni kita buat dosa tu, tahap dosa yang kita buat tu tahap iblis punya tahap ke, tahap bapak kita je, Adam? Macam mana? Itu kena jaga tu, kan? Macam itulah. Jadi sekarang ni, itu satu. Jadi halangan juga, bila kerana tak sengaja tadilah, dia lebih mudah nak dapat kesedaran muhasabah tu. Lebih mudah lah. Bukan makna yang macam iblis ni tak boleh dapat. Boleh, tapi dia lebih sukar sikit lah. Tapi yang lebih mudah macam ni. Sebab tu akhirnya apa? Segera tak? Dia sedar. Dia tak sempat nak ada sikap ni semua. Betul tak? Sebab dia tak sengaja. Jadi dosa tak sengaja lah. Tak sengaja. Langgar perintah Allah. Beza tak dengan iblis? Ni, sengaja kan, sebab sombong tadi. Sengaja enggan, tak nak buat. Aku tak nak buat. Memang sengaja tak nak buat. Jadi sekarang kalau kita perintah kita sekarang ni, Allah suruh kita hijab, tutup aurat, kan? Tak sengaja ke sengaja tak nak buat? Cepu emas ni soalan ni. Kan? Itu kita tengok. Kadang-kadang itu kita doa banyak-banyak lah. Jadi kita lihat kat situ. Dan setelah itu apa? Apa sikap Adam bila tak sengaja ni? Akhirnya dia taubat. Dia segera taubat. Jadi sikap kita bila buat salah, segera taubat, istighfar lah. Jadi apa yang kita nampak kat sini daripada ayat ni? Jadi ayat ni menunjukkan apa? Beza di antara orang mukmin dengan orang kafir. Mukmin dan kafir. Dan kedua-duanya buat dosa tak? Ya. Beza dengan orang mukmin dengan kafir, tak buat dosa dengan buat dosa ke tak? Tak. Itu bukan perbezaan di antara mukmin dan kafir. Mukmin pun buat dosa, kafir pun buat dosa. Apa beza dia mukmin dengan kafir ni buat dosa? Mukmin buat dosa sebab apa? Terlanjur buat dosa. Dan lepas tu dia segera taubat. Kafir buat dosa sebab sengaja buat dosa dan memang sombong, tak rasa pun buat dosa. Faham? Pernah tak kita buat dosa dan tak rasa pun buat dosa? Apa dia? Harap-harap dia terlanjur lah, mengumpat, kan? Dosa tak? Tapi ada kata, betul lah ni, suka hati kami lah. Itu dah sikap betul. Faham? Menipu contohnya, riba, rasuah, banyak tak? Banyak kan? Dia tahu tak dosa? Sengaja buat ke memang tak sedar? Lepas tu baru rasa sedar. Sampai sudah tak sedar-sedar juga. Masalah besar tak? Masalah. Jadi dia sekarang ni jadi Hizbullah ke Hizbul Syaitan? Hizbul Syaitan. Syaitan dah belajar, tak kuasai dia. Berjaya sebab sikap dia sendiri memang sikap syaitan. Faham? Dia tak letak kan? Faham? Ada tak ayat Allah kata Allah, syaitan dah berjaya kuasai dia dengan sikap dia buruk tu? Sebab tu kita kena jaga-jaga. Bila buat dosa, kita ni sebenarnya sikap kita macam mana? Sikap kita syaitan ke sikap bapak kita? Ni Adam. Faham tak? Jadi kemungkinan besar kita ni, kita boleh ukur tak kat sini, selamat ke tak kita nanti. Kalau sikap kita macam iblis, dia kekal kat dalam neraka.
Kalau sikap kita macam bapa kita Nabi Adam, dia dapat masuk syurga, dapat keampunan Allah. Mana nak? Okey. Lepas tu Allah kata dalam surah 58 ayat 19, kan? 58 ayat 19. Bila sikap dia macam ni, dan dia dah bukan lagi dah golongan Allah, Allah tak lindung dia dah. Sebab dia dah ikut syaitan. Sedangkan Allah pelindung orang beriman. Sebelum kita buka ayat ni, kita buka surah 2 ayat 257 dulu. 2:257. Tengok Allah bagi jaminan. Ni Allah jamin. Tengok, ni orang beriman, ni orang kafir. Beza kan? Kita nak dapat syarat jaminan Allah ni, kita kena sikap macam ni. Jangan sikap macam ni. Dapat je kebenaran, tunduklah. Jangan sombong. Ikutlah. Jangan ada alasan, cari alasan. Ini penyebab Allah apa? Allah takkan lindung kita. Memang Allah biar kita apa? Dikuasai oleh syaitan. Tengok Allah kata apa? Allahu waliyul lazina amanu. Jom baca ayat ni. Biasa baca ayat ni kan? Ni kadang-kadang jadi maksurat kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ hum fiha khalidun. Jadi Allah kata apa? Ini dhamnun minallah. Ayat ni kita boleh panggil dhamnun minallah. Dhamnun minallah ni jaminan lah. Jaminan daripada Allah. Allah jamin. Allah ni lindung kita. Siapa yang beriman, macam ni beriman, adakah maknanya dia tak buat dosa? Ada tak orang beriman tak buat dosa langsung? Mana ada, semua buat dosa. Manusia semua buat dosa. Sebab apa? Sejak hari bapa kita lagi dia buat dosa dah. Kan? Jadi orang beriman, perbezaan di antara orang beriman dengan orang kafir ni bukanlah dengan tak buat dosa. Tak, dua-dua buat dosa. Apa beza dia? Buat dosa sebab apa? Sebab terlanjur. Dan sentiasa apa? Sedar itu dosa dan taubat. Faham? Itu kita kena ada. Jadi jaminan Allah kepada orang macam ni, orang beriman ni apa? Allah akan lindung dia. Dan akan sentiasa apa? Buat dia keluar daripada zulumat kepada nur. Sentiasa buat dia keluar daripada zulumat kepada nur. Itulah sikap dia. Dengan apa? Sebab sikap dia sendiri mukmin. Tapi bagi orang yang kafir, apa dia? Ulaika humut taghut. Auliya umut taghut. Pelindung dia bukan Allah, tapi taghut. Apa makna taghut ni? Taghut ni apa? Ingat tak istilah taghut? Cuba siapa tahu? Taghut. Kullu ma ubida min dunillah. Ni taghut. Ni istilah syar'i dia.
Dari segi istilah lughawi dia, taghut ni maknanya berlebihan. Had dia. Faham? Had yang sepatutnya tapi dia dah terlebih had. Itu taghut. Berlebihan. Itu istilah makna dia. Taghut ni maknanya sesuatu yang berlebihan. Contohnya air dalam kolah, kan air dalam kolah tu bila kita buka air tu dah melimpah, kita panggil apa? Taghal ma ni air dah melimpah lah. Betul, air tu air dah melimpah, tu namanya taghut lah. Faham? Air dah melimpah had dia. Sepatutnya dia sampai situ je, dia dah lempah, tu namanya taghal ma, air dah melimpah. Asal dia makna tu. Dari segi istilah syariah dia, kullu ma ubida min dunillah. Apa saja yang ubida ni apa? Diibadahi, dipuja, diutamakan, dicintai, ditakuti, diharapkan. Faham? Apa saja yang diletakkan harapan, diletakkan rasa cinta, diletakkan rasa takut selain Allah, itu taghut. Faham? Tu ibadah ni maksud dia tu. Dipuja, disembah. Lebih sangat. Dia tak boleh puja lebih-lebih pun, tak ada istilah lain. Memang bila puja je lebih daripada Allah, itu dah taghut. Apa maknanya? Taghut ni luas lah. Apa dia? Boleh jadi rumah kita taghut kita. Kenderaan kita taghut kita. Isteri kita boleh jadi taghut kita. Suami boleh jadi taghut, faham? Bila dia lebih taat suami dia suruh dia buat maksiat, dia taat lebih daripada perintah Allah. Suami tu kira ketika itu apa? Taghut dia. Isteri dia pula, suami kata jangan pakai tudung, perintah Allah suruh pakai tudung, ketika itu suami dia taghut dia. Faham tak? Itulah taghut. Jadi ingat, bukan berhala je, semua benda. Bos sama. Bos kita, kamu tak payah solat, contoh kan, tak payah puasa ni, tak boleh solat, kita taat. Mana lebih patut kita taat? Kepada Allah ke dia? Ketika itu tahu siapa taghut kita? Bos kita. Lubuk duit kita, dan kita terpaksa langgar perintah Allah sebab nak dapatkan wang tu kan. Ketika itu wang tu taghut kita. Nampak tak? Banyak tak taghut ni? Banyaklah, semua boleh jadi taghut. Sekecil-kecil benda boleh jadi taghut. Bila mana kita banyak tengok handphone tapi tak banyak baca Quran. Siapa taghut kita? News semua baca, Facebook semua buka. Kalau tengok kan kat handphone dia ada dia punya data kan. Berapa banyak kita buka apps tu kan. Cuba buka app tu. Mana lebih banyak jam dia, masa hour dia daripada buka Quran dalam ni kalau ada. Itulah taghut kita. Faham? Kalau saya cakap tadi mungkin ini orang lain ni. Ini saya lah pula. Kan? Itulah taghut. TV kat rumah boleh jadi taghut tak? Taghut lah. Bukanlah. Ya, Jahatlah tu taghut tu. Ni dia jauhkan kita daripada petunjuk Allah. Banyak benda kita nak mati ni, nak jumpa ni. Banyak benda kita sibuk nanti dalam kubur. Bukan benda yang sekarang ni. Tengok dia sibukkan kita dengan benda yang sepatutnya kita tak sibukkan. Jahat tak? Taghut lah. Faham tak? Taghut. Okey? Dia berlebih had. Sepatutnya dia ni hamba Tuhan. Dia buat had sesuai dengan batas dia sebagai hamba Tuhan. Tengok dia dah lebih yang terpatut dia buat. Faham istilah taghut? Jadi sebab tu kena tadabbur tu pun faham bahasa. Kalau kita baca, kita pun hari baca mak surat. Kan? Allahu waliyul ladzina amanu. Baca sedap lah. Ramai-ramai pula tu baca. Tapi tak faham taghut tu apa. Lepas baca tu berapa minit? 5 minit lah contohnya, tak sampai apa ramai. Lepas tu buka handphone, WhatsApp berjam-jam juga. Sama je. Tak ada kesan pun baca ayat tu. Sebab apa? Tak faham kat ayat tu. Penting tak faham. Itu kena jelas. Okey Jadi itulah kerja dia. Bila kita sikap macam ni, Allah jadikan taghut ni sebagai pelindung kita. Di wallazi nakafaru
Awliya'uhum at-taghut yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Nampak? Dia jauhkan kita daripada sepatutnya nur, kita ada cahaya, dia bagi kita bertambah kegelapan. Bertambah seronok dengan hiburan, bertambah seronok dengan benda-benda yang tak ada kaitan dengan kita nanti dalam kubur. Tak ada kaitan. Kita rasa je macam ada kaitan kat dunia je. Rupanya dalam kubur tak ada kaitan. Banyak nanti manusia bila mati dia baru terjaga daripada tidur. Dia sangka rupanya banyak benda yang dia buat ni berkaitan dengan dia. Rupanya tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Baru tahu. Dah mati baru tahu. Terbimbang tu. Nanti kita tengok ayatnya. Okey. Jadi ulaika ashabun nar, mereka ini penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka di dalamnya kekal di dalam neraka tu. Jadi apabila sikap macam ni, tengok Allah pun dah, ni syarat Allah, Allah bagi jaminan. Kalau kamu beriman, Allah bagi jaminan kamu akan selamat. Tapi kalau kamu cenderung untuk ini, kamu tak akan selamat. Itu jaminan Allah. Kenapa? Allah biar syaitan kuasai dia. Sebab tu balik ayat surah 58 tadi, ayat apa? 19. Jadi sekarang kat sini, ni Taghut ni juga termasuk syaitan lah. Ni ya. Ketua kepada Taghut ni siapa? Taghut ni ada ketua utama dia siapa? Tentulah syaitan lah. Handphone tadi ni memanglah dia menyebabkan kita sibuk kan. Siapa yang suruh lagi tu? Ada dia punya ketua, dia trigger dia, syaitan lah. Okey. Jadi dia akan halang kita apa daripada hak ni apa? Hak ni ilmu lah. Ilmu. Hujah. Dalil. Quran. Rahmat ni apa? Bila dah ada ilmu, dapat rahmat Allah tak? Saya dah belajar Quran dah, hari-hari tadabbur. Saya dah dapat rahmat Allah ke belum? Sebenarnya dah dapat tak lah? Saya hari-hari ngaji, dah dapat rahmat belum? Dah dapat rahmat belum? Kata-kata saya dah dapat rahmat Allah. Jadi nak dapat rahmat Allah ni, buat perintah lah. Ilmu dah ada tapi tak buat apa-apa pun. Cuma rekreasi minda tau. Rekreasi minda. Kita suka pergi taman rekreasi kan? Untuk apa? Bukan nak bersukan pun, tapi dia berlari lah, jogging, main badminton. Tapi bukan dia pemain badminton pun. Dia saja je main sebab rekreasi kan? Sekarang ni manusia juga, minda dia pun dia suka rekreasi juga. Jalan-jalan saja je nak belajar. Bukan nak amal pun. Dapat rahmat tak? Dapat rahmat ke dapat murka? Dapat murka. Allah benci ke Allah suka? Allah benci. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap-cakap, kamu baca semua ni, kamu tak buat pun? Allah benci orang macam ni. Ayat berapa? Surah 61 ayat 2, 3. 2 hingga 3. 61 ayat 2 hingga 3. Kat situ kebencian Allah. Siapa yang dah buat macam ni, perangai ni dulu? Umat terdahulu lah, Yahudi Nasrani. Banyak tak permasalahan yang berlaku kat kita pun kita sedar bila tadabbur? Banyak kan? Itulah tadabbur fungsi dia. Okey. Jadi nak dapat rahmat Allah kena ikut perintah sebaik mungkinlah. Allah tahu tahap kita. Allah tahu tahap kita dan alasan kita nanti sesuai ke, betul ke alasan ataupun sebenarnya tak sesuai jadi alasan. Allah tahu. Sebab tu Allah kata dalam surah nak rahmat Allah ni, contoh dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat Al-Mu'minuna wal-Mu'minat. Ada tak? Ayat 70 kot. 70 ke 71? Ke 72? Surah 9. Cuba tengok 70, 71 ke 72.
ba'duhum awliya'u ba'd. Al-mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Ha? 72. Ha. Tengok ni sikap orang beriman yang dapat rahmat Allah. Pertama Allah kata, ni sikap orang beriman. Apa dia? Orang beriman ni, lelaki ke perempuan ni tak kira, sama je dua-dua ni. Apa dia? Ba'duhum awliya'u ba'd. Kerja dia sentiasa lindungi satu sama lain. Apa maksud awliya ni? 71 kan? 71. Kerja dia apa? Sentiasa lindungi satu sama lain. Lindungi apa tu? Mestilah lindungi ni supaya mereka apa lindungi dia? Sentiasa lindung dia daripada terkena azab Allah. Sentiasa lindung dia daripada terkeluar daripada ruang lingkup keimanan. Itu maksud lindung. Faham? Ni awak cerita orang beriman. Kalau tidak, kalau kita kata lindung dia daripada kena panas, itu manusia. Orang kafir pun buat macam tu. Kan? Apa beza dia? Awak tak cakap manusia. Kalau kita masuk lindung macam tu, oh takut kena panas, sejuk ke lindung daripada kena nyamuk, itu semua manusia macam tu. Allah sekarang tak cakap macam tu. Allah kata al-mu'min. Beza tu. Mukmin ni apa? Dia nak dua ni. Jadi orang beriman apa? Dia berlindung daripada orang ni jahil. Dia akan sampaikan kebenaran kepada orang tu. Dia bimbang sebab apa? Dengan kejahilan dia, dia masuk neraka. Dia lindung. Mak dia lindung anak dia. Anak dia ni tak tahu agama, tak tahu baca Quran, tak faham Quran. Dia suruh, jom marilah belajar. Itu tanda mukmin. Apa nama dia? Aulia, pelindung. Tapi kalau dia buat dono je, dia seorang je pergi, mukmin tak? Ada masalah dalam bab pertama je dulu. Tu dah boleh aulia. Sedangkan kalau orang munafik apa dia? Ayat atas, ayat 68 kot, 69. Al-munafiquna wal munafiqat. Ada tak? Kita tengok atas 67. Ayat 67. Lawan dia, tengok. Apa dia? Sifat orang munafik apa? Lawan dia. Al-munafiquna wal munafiqat. Apa dia? Ba'duhum. Ada tak Allah sebut awliya? Tak ada. Mereka ni apa? Jaga tepi kain sendiri je. Penting diri sendiri. Sikap orang munafik macam tu. Jadi kita sekarang ni nak sikap yang mana? Selama ni. Jadi istilah kadang-kadang jaga tepi kain tu bertepatan tak untuk semua keadaan? Tak. Bukan untuk semua keadaan. Ada keadaan memanglah, kan? Tapi ada keadaan tak. Dia jadi haram pula buat. Wajib untuk kita bagi tahu kebenaran. Itu tanda mukmin. Mukmin ni apa? Allah sebab tu tengok beza ayat. Allah kata al-munafiq, Allah kata ba'duhum min ba'd je. Tak ada pun tentang lindung. Sedangkan dia sama dua-dua lelaki perempuan ni munafik. Tapi masing-masing sebenarnya dia ada kepentingan masing-masing. Dia jaga kepentingan sendiri je. Sedangkan orang beriman apa? Kepentingan rakan dia sama macam kepentingan dia. Dia nak masuk syurga, tak selamat azab Allah, rakan dia pun bagi dia sama kepentingan. Macam mana dia takut azab Allah, macam itu juga dia takut rakan dia masuk. Macam mana isteri tu takut kena azab Allah, dia takut suami dia pun kena. Macam mana mak takut kena azab, dia takut anak dia pun kena. Itulah mukmin. Sama je. Faham tak? Kat situ mukmin. Sebab tu akhirnya bila dia takut sikap macam ni, apa berlaku natijah dia? Perbuatan dia apa? Pertama, tengok ayat selepas tu, 72. Apa ayat dia? Cuba baca ayat dia. Ya. Untuk mukminnya, wa'adallah. Bukan, yang ayat 72, ayat 71 tu. Ayat 71 tu. Ayat yang sama. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Lagi kemudian ya'muruna. Tengok. Dia buat kerja. Dia buat kerja. Dia menyuruh orang buat makruf wa yanhana 'anil munkar. Kemudian wa yuqimuna shalah. Baru tengok. Nampak di sini Allah dah buat tertib apa? Mana penting? Solat ke suruh makruf? Kenapa? Bukan solat penting ke? Kenapa Allah minta solat dulu lepas tu? Macam mana? Macam mana tu? Sebab itulah tujuan solat. Faham?
Tujuan solat yang sebenarnya apa dia? Menatijahkan kesan lepas tu. Apa dia? Umat yang solat, yang betul-betul solat ni, kerja dia amal makruf nahi mungkar sepatutnya. Kalau tidak apa? Ada makna solat tak? Tak ada. Nampak tak? Susunan ayat Allah buat. Itu mukjizat Quran tu. Sebab Allah mula dengan apa? Bukan yuqimunas solah wa yu'tunaz zakah, tapi apa? Mula dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Inilah isi kepada perbuatan solat. Faham? Isi kepada perbuatan solat. Kalau tidak Allah kata apa? Fawailul lil musallin, kan? Macam tu. Sepatutnya, sebab tu inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kesan solat sepatutnya macam tu. Umat solat ni memang dia akan sentiasa bercakap kebenaran. Dengan tujuan apa? Melindung semua manusia daripada terjebak, termasuk dalam azab Allah. Itulah orang mukmin. Sebab tu Allah kata ayat lepas tu apa? Sambung lagi. Yuqimunas solah wa yu'tunaz zakah. Kemudian wa yuti'ullaha wa rasul, dan dia sentiasa taatkan Allah dan Rasul. Kemudian ulaika, tengok, sayarhamuhumullah, orang inilah yang dapat rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, buat kerja ni. Ni Allah kata, mereka itulah orang yang nanti dapat rahmat. Kita buat tak? Buat, dapat rahmat. Macam ni lah. Jelas tak Quran ni? Subhanallah. Macam tu. Jadi mereka dah orang yang dapat rahmat Allah. Lagi Allah kata apa lagi balasan dia? Selepas tu? Innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Okey. Jelas Jadi nak dapat rahmat Allah antaranya ayat ni. Dan pastilah nak dapat rahmat Allah bermula dengan apa juga? Ilmu lah juga. Ada ayat tak? Surah 7 ayat 204. 7:204. Kita takkan tahu nak buat macam tadi. Nak ya'muruna bil ma'ruf. Kita nak suruh ma'ruf. Ma'ruf yang macam mana Allah suruh? Tanpa ilmu boleh tak? Tak boleh. Sebab tu peluang pertama sekali Allah buka rahmat dia dengan ilmu tadi. Syarat dia Allah bagi dalam ayat ni. Apa dia? Faiza quri'al Quran. Bila Quran dibaca. Lagi? Fastami'u lahu. Dengar Quran tu sungguh-sungguh, fahami dia sungguh-sungguh. Wa'an situ, diam, fokus. Jangan ada gangguan. Cari jalan untuk menghindari daripada gangguan. Kerana syaitan sentiasa usaha untuk mengganggunya. Daripada kita memahami ayat-ayat Allah ni. Baru Allah kata apa? La'allakum turhamun. Supaya kamu dapat rahmat. Subhanallah. Dua. Jalan mendapat rahmat pertama dengan ilmu yang sungguh-sungguh diusahakan untuk belajar dengan niat nak amal lah tadi. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Maka inilah golongan yang yarhamuhumullah. Allah merahmatinya. Mudah jalan dia ke syurga. Mudah. Faham tak? Okey, jadi inilah dia berbeza. Jadi okey, sekarang ni kita masuk ayat. Setelah itu Allah ajar Nabi Adam ni taubatnya. Ya. 5, 8, 19. Jadi jika sebaliknya ni, ni syaitan halang ni supaya mereka tak dapat dua-dua ni. Dia akan cuba usahakan untuk masukkan sikap-sikap ni. Ni. Dua sikap yang bahaya ni. Sikap ni kita kena usaha untuk hindari ya. Apa dia? Sombong, remehkan manusia dan juga hasad. Ini memang kena. Ini semua sekali. Pada yang mengajar saya pun sama juga. Semua sekali. Tak ada terkecualinya. Okey. Tutup dengan ayat ni. Surah 58 ayat 19. Apa Allah kata?
Surah 58 ayat 19. Dapat? Tengok. Istahwaza alaihimush syaitan. Jadi syaitan dah berjaya kuasai mereka ni. Apa dia? Macam mana syaitan berjaya kuasai? Nilai dia halang orang daripada apa? Kebaikan. Dia berjaya kuasai, dia halang kita daripada ilmu. Ni dulu jalan dia. Dia halang daripada ilmu. Dia biar manusia daripada kejahilan, dan dia akan masukkan ni elemen ni. Dan dia halang akhir yang seterusnya apa? Daripada rahmat, daripada amal. Manusia amalkan apa yang dia dah tahu. Tu istawaza alaihim syaitan. Dan Allah kata apa? Fa'ansahum zikrallah. Fa'ansa. Apa maksud ansa ni? Ya. Telah menjadikan lupa. Dia telah menjadikan lupa. Siapa? Allah menjadikan manusia tadi lupa. Ataupun syaitan telah menjadikan manusia tadi lupa kepada peringatan Allah. Dan akhirnya dia jadi golongan apa? Ulaika hizbus syaitan. Mereka lah golongan syaitan. Inilah golongan ni. Ala inna hizbas syaitan ni humul khasirun. Golongan syaitan semua rugi. Jadi jangan kita bersikap macam ni. Sentiasa bersedia untuk muhasabah diri kita ni. Ubah. Okey. Jadi seterusnya kita masuk ayat okey, ayat 38. Ayat 38 Allah kata apa? Petunjuk. Kan? Qul nahbitu minha. Jadi ketika ayat 38 selesai dah tarbiyah Allah kepada bapa kita Nabi Adam alaihi salam tu. Dan inilah misi pertama dia, iaitu apa? Untuk menerima ujian. Turun kat mana? Turun di bumi bersama musuh-musuhnya. Bahkan musuh dia kali ini bukan satu, bahkan nanti zuriat dia juga akan jadi musuh. Lebih berat lagi kerjanya. Kan? Qul nahbitu minha jami'a. Tapi ada tak pertolongan Allah datang? Ada. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Sama hudan ni dua benda ni juga. Hudan ni ada ringkasnya ada berapa? Kita selalu tak minta hudan. Berapa kali kita minta hudan? Ada minta tak ni? Ada kan? Berapa kali? 17 kali. Kita minta hudan. Kita minta apa? Apa maksud dia tu? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Apa maksud dia ni? Dah dapat belum? Tunjukilah kami jalan yang maksudnya? Jalan lurus macam mana? Kat mana jalan lurus tu? Kitab Allah ni lah, Quran ni kan. Tapi dah tahu dah ni. Jadi ihdi ni dia ada dalam ni sebenarnya ada makna-makna yang sesuai dengan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jika dia satu, maksudnya arsyid. Bimbing. Ini bagi siapa? Kalau yang tak ada ilmu, bimbing dengan ilmu. Itu maksud pertama. Tapi ada orang tu dah memang fasih, dah tahu dah. Apa yang dia minta sebenarnya pula? Dia minta apa? Wafiqna. Ini bimbinglah kami sebenarnya maksud dia. Bimbing
lah kami. Yang ini wafiqna ni berilah kekuatan untuk beramal selari dengan ilmu. Itu maksud wafiq. Wafiq ni merupakan wafiq ni perkataan taufik. Taufik ni apa? Wafaq namanya benda yang sepadan. Ilmu dia banyak ni, dia sepadan dengan ilmu. Kita dah tahu banyak ni, sepadan tak dengan apa yang kita buat selama kita tahu? Itulah taufik. Faham? Ni yang kedua, amal. Apa dia? Beri kekuatan untuk kita beramal selari dengan ilmu yang kita dah tahu. Kita bimbang dengan ilmu yang kita dah tahu tapi kita tak buat, apa dia? Dapat kebencian Allah tadi, ayat tadi. Surah nombor 1 ayat 2-3 tu. Inilah minta kita. Ni yang kita kena faham bila masuk kita sebut ihdinas siratal mustaqim. Sebab tu ni ulama kelas kan apa? Sesuai dengan permintaan orang yang minta tu. Kalau dia ulama, dia minta ihdinas siratal mustaqim yang mana? Adalah tahap dia pula. Dan yang ketiga ada lagi tak? Cukup tak kita dah dapat ilmu dah? Allah bimbing kita dengan ilmu ni, kefahaman yang benar? Cukup tak dengan kita dah buat ni? Apa lagi yang boleh menyebabkan kita masih gagal? Apa dia? Yang kita tetap juga kita minta Allah tolong. Ada tak kemungkinan lagi gagal ni? Dia dah ada dah ilmu, dia dah beramal dengan selari dengan ilmu. Ada tak kemungkinan dia boleh gagal lagi? Bila? Apa dia? Apa lagi nak minta? Apa? Ada satu perkataan dia. Istiqamah. Betul tak? Itu halangan. Dah buat ni, ada halangan lagi. Halangan dia apa? Istiqamah. Bukan senang nak buat selari. Dia buat mungkin hari ni je selari dengan ilmu, besok tak buat dah. Infak kan? Bukan senang. Ya. Jadi dah tahu dah semua. Yang ketiga, masuk ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga apa dia? Sabbitsna. Sabbit ni apa? Tetapkan kami. Tetapkan kami, pendirian kami. Ada lagi tak? Nak melebarkan lagi jalan yang lurus kita. Apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Sirat ni maksud apa? Sirat ni sendiri makna dia lurus. Sirat ni maknanya lurus, lebar, luas, mudah. Sirat ni sendiri. Lepas tu tambah lagi dengan mustaqim, maknanya macam tu. Jadi kita perlukan jalan yang lurus, lebar dan luas dan mudah. Macam highway kan? Beza kan? Highway kalau satu lane macam mana? Kalau 5 lane kan, boleh pilih mana nak. Dan kesemuanya sama je ke arahnya. Jadi kita perlukan itu. Sebab itu antaranya orang yang betul-betul dapat ni ihdinas siratal mustaqim, antaranya siapa? Isteri yang taat. Contohnya kan Nabi kata apa? Masuk dari pintu mana kamu suka. Ataupun Abu Bakar kan, Abu Bakar antaranya boleh masuk juga pintu mana dia nak. Sebab apa? Jadi sebab itulah kita perlukan apa? Cukup dah dengan amal satu je. Kita dah tahu dah dan kita dah istiqamah buat benda tu. Kita dah satu-satu amalan dan kita buat benda tu selari dengan ilmu yang kita tahu dan kita istiqamah buat. Cukup tak itu? Mungkin dosa kita masih lagi banyak. Jadi kita kena tambah. Jadi kita minta apa? Zidna. Yang keempat, Zidna ilman. Lagi taqiyan. Nombor 3, tetapkan pendirian kami.
tambahkan kami ilman dan ketakwaan. Ni, maksudnya apa? Tambah ilmu lagi, amalan lain pula. Dan dia buat lagi istiqamah amalan. Dah 2 amalan dia buat. 3 amalan dia buat. 4 dan banyak lagi. Inilah dia yang masuk ihdinas siratal mustaqim. Faham? Ustaz, nombor 4 Ha? Ustaz boleh Ustaz? Ha? Tambahkanlah kami ilmu. Boleh tambah ni fikhan wa taqiyan pun boleh. Ilmu, kefahaman dan fikhan wa taqiyan. Ilmu, kefahaman, kefakihan dan takwa. Faham tu? Jadi hayatilah makna ihdinas siratal mustaqim ni, supaya mudah jalan ke syurga. Sebab dosa kita banyak sangat. Betul tak? Banyak dosa. Hari ni lagi mudah nak banyak dosa. Jadi lepas habis kelasnya, bukanya masuk WhatsApp. Kan? Semuanya yang ngajar ni pun sama je. Lepas kelas nanti masuk kereta je dah dapat dosa dah. Sama je, tak ada beza. Macam itulah kita, lemahnya kita, sebab tu kita kena banyak usaha untuk apa? Beramal juga. Contoh Nabi kata kepada Muaz bin Jabal, sahabat pun Nabi nasihat. Sebab apa? Sahabat pun tak terlepas daripada dosa. Dan Nabi harap sangat dia mudah masuk syurga. Lepas tu Nabi banyak ajar. Contohnya Nabi ajar kepada Abu Bakar. Apa Nabi ajar? Allahumma inni zalamtu nafsi. Nabi ajar Abu Bakar tu doa, ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diri aku. Abu Bakar ni, Abu Bakar, kalau nak bandingkan dia punya pahala dia macam mana kakak? Kita ni macam debu je, tak ada. Tapi Nabi kata apa? Wah, Abu Bakar, kamu doa kepada Allah macam ni, ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diriku. Abu Bakar mengakui, Nabi suruh dia mengakui dia zalimi diri dia. Maksudnya apa? Banyak dosa juga dengan Allah. Kita ni lagi berapa banyak zalim berganda-ganda. Tapi tak banyak pun doa macam tu. Patut tak? Tak patut. Nabi ajar kepada Aisyah. Aisyah apa Nabi ajar? Nabi doa Abu Bakar tadi tu baca setiap kali sebelum salam kan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li kemudian apa dia? Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa dia. Kemudian doa Aisyah yang mudah sikit. Apa dia? Aisyah ni dah mimpi dah isteri Nabi dalam syurga, dia amin syurga dah. Tapi Nabi suruh Aisyah doa apa? Masa bulan puasa. Apa Aisyah tanya, apa yang sesuai nak baca bulan puasa Apa dia? Apa dia? Apa? Tak dengar. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Nampak tak? Ya Allah, semuanya engkau maha pengampun, iaitu apa? Pemadam dosa. Allah, Nabi minta Aisyah. Dekat Aisyah ni maknanya apa? Aisyah tu, tapi apa? Pasal dosa juga. Begitu banyaknya dosa manusia yang mudah. Kemudian Allah kata lagi kepada siapa lagi? Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal kata apa? Ittaqillaha haitsuma kunt. Wahai Muaz, bertakwalah kamu kepada Allah kat mana saja kamu berada. Kamu pergi mana pun, ingat, jagalah perintah Allah dan larangan dia. Jangan apa yang Allah larang. Kemudian wa'atbi'is sayyi'ata hasanah. Ni kata-kata key dia ni. Wa'atbi'is sayyi'ata, ikutlah. Wa'atbi' as-sayyi'ah, al-hasanah tamhuha.
Ni. Wahai Muaz, bertakwalah kepada Allah mana saja kamu berada. Ikutilah dosa. Apa dia? Kebaikan. Ikuti dosa kamu dengan apa? Dengan buat baik. Maksudnya satu, kita nampak bila ikut dosa, macam mana cara nak ikut dosa? Kita pernah tak ikut dosa kita? Pernah tak ikut dosa? Semalam baru banyak kita buka ni yang buang masa. Pernah ikut tak? Tu masalah kita. Kita ikut apa? Kita ikut saham kan, tengok berapa nilai semalam berapa kan. Tapi dosa pernah tak ikut? Kita tak nak jejak balik dosa semalam yang terlepas terbuat. Ni orang bijak. Nabi ajar Muaz supaya jadi bijak. Nampak berapa banyak? Ya Allah, banyak-banyaknya sia-sia semalam. Hari ni tak boleh buat ni. Hari ni aku mesti lagi banyak buat baik. Itu dorongan untuk buat segera. Ikutilah dosa satu, ikut jejak tu. Tapi selalunya lupa kan. Kita selalu ingat dosa siapa? Tu masalah dia. Dosa kita selalu tak ikut jejak. Kita lupa begitu saja. Tapi dosa orang buat kita, sampai setahun, 5 tahun pun boleh ingat lagi. Ini masalah besar. Jadi ikutilah dosa yang kita buat ni, muhasabah diri kita. Dengan apa? Segera buat kebaikan. Kenapa? Tamhuha, kebaikan akan menutupinya. Mudah-mudahan kebaikan tu dapat tutup dosa tu. Ini bukanlah dosa besar, dosa kecil lah. Kalau orang ni kerja dia ikut dosa, maknanya kemungkinan tak dia akan buat dosa besar? Taklah, memang dia dah ikut dosa sekecil-kecilnya. Kemungkinan dia nak buat dosa besar susah. Betul tak? Itu maksud dia. Bahasa Melayu nanti kita terjemah. Tulis dulu. Sempat nanti masa 11.30. Okey, ya. Dan ikutilah dosa. Setiap dosa lah kita kata, setiap dosa dengan kebaikan. Ia akan, kebaikan tersebut akan, ia ni kebaikan lah, ia akan memadamkannya. Ingat ni dosa kecil. Kalau dosa besar kena buat apa? Taubat. Tak boleh padam macam ni je. Okey. Jadi hudan kat sini dalam ayat yang sebelum, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Apa maksud Allah hudan? 2. Iaitu hudan bayan, penjelasan. Penjelasan dan juga hudan taufik, sama macam tu. Taufik. Penjelasan dan juga tindakan yang sesuai dengan penjelasan tu. Inilah maksud hudan. Jadi penjelasannya ada 2 bentuk. Satu Al-Quran, satu Al-Hadis. Dan perincian dia lah keterangan daripada a'immah, para ulama macam mana tafsiran dia. Jadi dengan 2 ni, asas ni, apa dia? Hudan. Yang kedua, hidayah kedua, Allah beri kita bertindak sesuai dengan apa yang kita dah tahu daripada penjelasan. Ini hanya hak mutlak milik siapa? Taufik milik Allah. Penjelasan ni milik siapa? Kita. Allah serahkan pada kita. Allah serahkan pada Rasul untuk sampaikan, betul tak? Beri penjelasan. Rasul boleh tak beri penjelasan pada Abu Jahal semua? Dah, Nabi dah buat dah. Tapi dapat taufik tak dia orang? Tak. Sebab apa? Ia milik siapa? Milik Allah. Jadi yang ini milik kita, An-Nas. Yang ini milik Allah. Faham? Sebab tu antaranya ayat ni, surah 20, innaka la tahdi man ahbabta. Surah apa? Walakinnallaha yahdi man yasha. 28
Surah 28 ayat 56. Jadi ini yang mana? Dalil taufik yang ni yang milik Allah ni. Maksud hudan kat sini, maksud dia bukan ni. Maksud hudan kat sini, maksud dia taufik. Surah 28 56. Ni nampak tak? Ini cerita tentang pakcik Nabi. Sampai saat akhir Nabi tak berjaya nak bantu dia untuk ucap kalimah syahadah. Jadi Allah kata apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Semua yang engkau tak dapat memberi petunjuk. Yang maksudnya mana? Yang mana? Taufik. Untuk dia ikut bertindak. Dia dah tahu dah Nabi benar. Dia akui. Dia bahkan dia bantu Nabi kan? Dalam usaha dakwah Nabi. Tapi dia tak ikrarkan. Tak tasdikkan dalam hati dia. Jadi dia tak dapat tahu taufik. Namun dia apa dapat antaranya nikmat Allah bagi kat dia? Di akhirat dia dapat seringan-ringan azab. Apa dia seringan-ringan azab? Pakcik Nabi dapat seringan-ringan azab dalam neraka. Apa dia seringannya? Pakai terompah menggelegak kat mana? Oh, tak. Maknanya dia tak cerita yang sebelum sampai. Maknanya kalau dah sini menggelegak sebelum sampai ni jadi apa? Hancurlah. Itu seringan-ringan azab. Jadi ni maksudnya hidayah taufik. Bayan, ini kerja siapa? Siapa punya kerja ni? Yalah, siapa? Manusia. Siapa manusia? Yalah, siapa ni? Nak beli bayan, nak beli penjelasan ni, kerja siapa? Kerja siapa? Saya. Semua kita. Kerja kita. Kerja kita bersama sebagai Muslim. Dia dalam surah 2 ayat 18 5. Apa Allah kata? Sini semua cekap buka Quran, Masya Allah. Bagus. Dia tengok semua laju je, so saya pun boleh laju lah. Expert dah semua, Masya Allah. Alhamdulillah. Jumpa muka surat berapa? 28. Jadi Allah kata apa? Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran. Tengok, hudan linnas. Apa makna dia? Hudan kat situ makna dia apa? Petunjuk. Apa maksud dia? Tunjuk ni. Tunjuk ni dia abstrak kan? Petunjuk. Panduan. Apa dia? Panduan lagi? Apa maksud panduan ni? Bayanun linnas, penjelasan untuk semua manusia, tak kira siapa, Cina ke India ke Arab ke Melayu ke Iban ke apa, semua boleh dapat penjelasan. Agama apa pun Allah tak sebut. Allah sebut An-Nas. Nampak tak? Ini nama dia apa? Bayan. Maka menunjukkan apa? Kita kena sampaikan tak ke semua manusia? Kena. Ikut apa? Kemampuan kita. Mastata'. Ikut kemampuan kita lah. Jadi ni maksud hudan bayan dan hudan taufik. Jadi kerja kita yang mana? Yang ini. Menghukum orang pula bukan kerja kita. Ni Allah nak bagi taufik ni, dia ni memang apa? Orang kata dia ni memang tak dapat lah. Aku dah terangkan dah, dia memang masuk neraka dah ni. Boleh tak katnya tu? Tak boleh. Kita tak boleh hukum sampai macam tu, bahaya. Jangan terlanjur dalam ucapan tu, sebab ucapan itu menyebabkan yang cakap tu masuk neraka. Ada hadis Nabi sebut. Ada satu hadis tentang seorang ni, dua orang sahabat yang baik. Dua orang sahabat lah, dia bersahabat. Seorang ni buat maksiat banyak, seorang ni ahli ibadah. Jadi dia ahli ibadah ni selalu ingatkan sahabat ni supaya berhenti buat maksiat tu. Lepas tu sahabat yang berhenti buat maksiat ni kata apa? Kau jangan sibuk urusan aku, ini urusan aku dengan Allah. Akhirnya kerana marah tadi yang ni, Allah memang tak akan ampunkan kau, dia kata. Lalu kedua-duanya wafat, mati. Lalu Allah pun bersoal jawab dengan mereka ni, terutamanya kepada orang yang cakap ni, Allah tak akan ampunkan.
Mana engkau tahu yang aku tak akan ampunkan dia? Allah tanya. Kau dah melebihi apa? Aku punya kuasa aku. Hak aku lah nak ampunkan dia ke tak? Kamu pergi campur tangan ke apa? Akhirnya apa? Yang tadi tu aku ampunkan kau hari ni, dia masuk syurga. Yang cakap tadi tu masuk neraka. Sebab dia lebih daripada had dia sebagai seorang manusia. Nampak tak? Sebab tu kita tak boleh. Banyak tak pengajaran ni tentang benda macam ni? Banyaklah. Ada rakaman boleh tengok boleh. Okey. Setelah kita faham cerita ni, situ Allah kata apa? Jelas petunjuk ikut. So, siapa yang ikut ni dapat apa? Dapat apa? Fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dapat kebahagiaan yang kita bincang minggu lepas. Minggu lepas kita bincang tu je, saya tak bincang petunjuk. Hari ni kita bincang yang ni. Okey, sekarang kita masuk wallazina kafaru. Terjemahkan dan allazina, orang-orang yang kafaru. Apa maksud dia? Kafir? Kufur. Jadi kufur dia ada dua. Satu kufur yang hakiki dia, akbar, yang mengeluarkan kita daripada keislaman lah. Dan satu lagi dosa besar. Kufur pada amalan sahaja. Kufur pada amalan, satu lagi kufur pada iktikad sekali. Amalan dan iktikad. Itu maksud dia. Itu dua kategori kufur Apa dia kufur? Kufur ada berapa? Dua. Satu yang hakiki. Yang ini yang sampai kekal dalam neraka ni. Apa dia? Iktikad dan amalan dia. Satu lagi kufur asrar yang kecil, bukan hakiki lah. Iaitu yang dia dosa besar, dia kena taubat je. Tapi kemungkinan dia boleh tak diampunkan? Boleh. Adakah hilang iman dia telah hilang sama sekali? Tak. Tapi iman dia berkurangan. Kufur pada apa ni? Amalan saja. Ingat dua jenis kufur. Sebab tu bila kita kata apa dia? Hakiki dengan majazi, ataupun kita kata ni kufur akbar besar yang mengeluarkan pelaku dan kekal dalam neraka. Kufur asghar, kufur kecil, iaitu dosa-dosa besar tapi tak mengeluarkan daripada iman. Kufur ada dua. Saya padam ni semua Kufur satu akbar, satu asghar. Yang ini apa? Akbar ni pegangan dia, iktikad dia. Yang ini pada amalan dia saja. Jadi ini apa? Terkeluar daripada milah. Milah ni agama lah. Yang ini tidak keluar daripada milah, iaitu agama. Milah ni maknanya jalan hidup dia, agama Islam lah. Milah ni maksud Islam. Apa dia punya kesan ni? Kekal di neraka. Yang ini kemungkinan dia masuk neraka dulu, selepas tu dia masuk syurga. Jika dia dosa dia terlalu banyak, Allah tak ampunkan. Tapi kalau Allah ampunkan, boleh dia kemungkinan juga dia boleh masuk syurga terus dengan rahmat Allah. Faham Jadi kemungkinan dia apa ni? Masuk neraka, namun tak kekal sebab dia masih ada iman atau dapat keampunan Allah terus semasa hisap pada mahsyar tu je.
Faham sini dah kufur. Ni berbeza. Kenapa saya cakap ni? Bila kita ambil pendekatan, dia ada dua golongan yang berlawanan. Satu nama dia Mu'tazilah, satu nama dia Khawarij. Khawarij ni macam mana? Jadi iman ni, kufur ni lawan dia iman iman. Bagi ahli sunnah, iman ni apa? Iman ni dia fleksibel. Dia boleh tambah, dia boleh kurang sesuai dengan amalan dia. Faham Dia tak tiba-tiba hilang terus. Dia bukan satu benda yang seketul, dia mesti sempurna, ataupun bila tak sempurna dia akan hilang terus. Ni nama dia, golongan dia Khawarij. Khawarij ni bahaya macam tu. Apa dia? Contohnya orang tu buat amalan iman, dia solat tapi dia tak pakai hijab contoh kan. Ini kufur ni. Terus dia kata kafir. Sedangkan apa? Ada amalan lain yang masih lagi membuktikan dia ada iman tu. Betul dia tak solat kan? Kat situ. Tapi ada tak orang yang macam ni? Nama dia Khawarij. Zaman Nabi tu sampai sahabat pun dia kafirkan. Sebab apa? Ali ni diselisih sikit je Nabi punya, dia kata lah. Lalu dia kata ni kafir terus. Tak boleh macam tu. Itu Nabi kata siapa yang sebut, siapa yang tuduh kafir ni, kembali kepada dia kekufuran. Sebab apa? Ini sebab dia tuduh macam tu je, melulu. Satu lagi pula, Mu'tazilah ni apa? Dia tak kufurkan amalan pula. Faham? Sebab apa? Bagi dia iman ni cukup sekadar mengaku. Amalan tak ada kaitan dengan iman. Pengakuan dia iman susah. Dia tak nak solat ke, dia apa ke, tak ada kaitan. Sedangkan sebab apa? Selagi dia mengaku dia Muslim, tak boleh pula. Faham? Tak boleh pula kita kena kufurkan amalan yang kufur tu. Contohnya dia ni tak jejak, amalan tu amalan kufur tak? Ya, amalan tu satu bentuk amalan yang kekufuran. Sebab apa? Dia langgar perintah Allah. Tapi bukan dia, siapa yang buat tu dia dah ikut, dah ada masuk. Faham? Kena tegakkan macam tu. Sebab tu dia kena beza kat sini. Kufurkan dalam sudut apa? Amalan, bukan iktikad orang tu. Dia kadang-kadang sebab dia jahil. Faham? Betul tak? Ini Islam ni rahmat, dia tak ada macam tu. Jadi ni dua perbezaan ni kena jelas. Jangan jadi satu golongan tadi dan satu golongan yang lain pula. Faham? Tak boleh. Kita kata macam ni contoh. Don't judge a book by its cover, kita katakan. Walaupun dia minum arak tapi dia solat. Seolah kita nak justify arak tu boleh je. Tak boleh. Kita kata-kata arak tu perbuatan kufur. Faham? Tapi dia solat, dia masihlah Muslim tapi dia dah kufur dengan minum arak. Faham tak ni? Kat situ kena jelas. Kena nyatakan kekufuran. Tak boleh kita mendiamkan kekufuran. Okey. Jadi kena seimbangkan benda ni. Jadi dalam ayat ni waladzina kafaru. Ini kufur apa? Kufur apa ni? Tengok ayat last. Khalidun. Apa ni maknanya? Kekal. Maksudnya apa? Kufur yang mana? Akbar lah. Sampai macam tu tahap. Tambah lagi dengan kazzabu. Kazzabu. Dan orang-orang yang ingkar dan telah ingkar oleh mereka dan telah mendustakan oleh mereka. Apa beza mendustakan ni? Jadi kafaru ni kepada siapa? Ni dia lebih tuju kepada Allah. Dusta kan ni? Ar-Rasul Risalah. Kita panggil risalah. Telah mendustakan oleh mereka. Jadi kufur menyembunyikan apa yang Allah perintahkan. Asal makna kufur ni apa? Menyembunyikan kebenaran. Sebab tu kita kena nyatakan. Benda ni kufur kena nyatakan terus. Sebab apa? Kita takut termasuk orang yang juga kufur sebab tak nyatakan kebenaran. Kazzabu mendustakan risalah yang datang kepada dia. Faham Nabi bawa orang ni didustakan, dia mempermain-mainkan. Mendustakan, dan mendustakan ni maksudnya juga apa? Dia menghalang orang daripada jalan ni. Itu maksud dia. Bila sebut mendustakan juga termasuk apa? Bahkan dia menghalang orang untuk ikut jalan ni.
Okey. Dengan macam-macam. Betul lah. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Apa ayat-ayat dia? Ayat-ayat kami ada dua. Satu ayat kauniyah, Satu ayat syariah. Ayat kauniyah ni maksudnya apa? Yang boleh nampak dengan mata. Itu ayat kauniyah. Perjadian yang boleh nampak real dengan mata ke kauniyah. Kita pun kata banjir. Kan? Hari ni kita kata ini apa dia? Fenomena alam. Boleh tak? Fenomena alam. Boleh tak boleh? Jadi ni dia melanggar ayat kauniyah. Mana ada benda ni ataupun ini semua kebetulan, ini semua memang tak. Orang iman, orang beriman, apa dah beza dia? Ni semua takdir Allah, Allah yang buat. Mesti ada sebab Allah buat ni. Mesti macam tu, kita kena intikad macam tu. Dia bukannya semula jadi, tak, dia mesti sebab dia. Semuanya qadarullah, dia kena letakkan. Qadarullah, ini Allah yang buat, ketetapan Allah. Bukan sebab makhluk, bukan. Sebab Allah juga. Sebab tu ayat kauniyah ni, semua yang kita nampak ni ayat kauniyah. Jadi dia kadang-kadang tersilap lisan dalam hal ni. Kemudian ayat syariah ni undang-undang lah yang boleh kita baca, iaitu Quran dan sunnah Nabi, hadis. Melanggar tentang peraturan Allah. Hukum hakam, hukum iman ke macam mana, beriman kepada Allah, dan sebagainya, beriman kepada Rasul, hukum-hukum Islam, solat. Dia melanggar, Allah perintah solat, dia tak nak solat, ataupun dia tak langgar makna, dia tak langgar perbuatan solat, tapi dia buat apa? Dia ubah makna solat. Sebab itu hari ni yang bahayanya umat Islam kita ni, satu lagu cabaran kita adalah kerana kita ni mainstream agama kita ni kan, Islam ni luas kan, dia punya ni Quran ni Allah sentiasa jaga, betul. Apa teknik yang baru? Dia tak akan padam Quran lafaznya, dia akan padam apa? Maknanya. Makna lafaz yang sama Allah, tapi dia akan ubah makna. Allah tu maknanya apa sebenarnya? Faham tak? Dia akan ubah makna jadi makna yang dia nak. Ni yang bahaya. Jadi kalau kita tak belajar faham Quran agak macam mana? Senang tak kena tipu? Senang lah. Itu kita kena hati-hati. Hari ni dia macam tu cara dia. Sebab apa? Dia tahu kita ni teruja bila sebut Quran je, betul tak? Semua orang, ya Quran. Tapi dia tahu Quran ni kena macam mana. Jadi dia akan gunakan itu juga untuk apa? Untuk ikut cara yang dia kenaki. Dia tak akan ikut sunnah Nabi tu. Dia akan menyelewengkan makna dia kepada makna yang lain, menggunakan lafaz yang sama. Faham? Jadi kena hati-hati, kena banyak belajar juga. Teruskan tadabbur lah. Jadi ini ayat-ayat Allah ada dua lah. Jadi ulaika ashabun, mereka itu adalah penghuni neraka. Baik. Ni dua golongan dia buat. Dalam ayat lain, cuba buka surah 7 ayat 40. 7 ayat 40. Banyak ke hari ni kan? Banyak kan? Sebab saya ambil daripada awal tadi sampai sini kan? Sebab ayat ni penutup lah, sikit je dia cerita pasal kesudahan. 7 ayat 40. Muka surat 155. Allah kata innal ladzina
kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ni tanda-tanda yang kami tampakkan. Kami beri risalah Quran ni, dia tak nak pedulikan. Ni dustakan ayat mana? Ayat syariah. Hadis Nabi dia tak nak ambil, dia dustakan. Itu maksud dia. Bahkan dia memalsukan, contohnya pun sama, termasuk kazzabu bi ayatina. Ini berkaitan dengan syariat. Kemudian bab duniawi juga sama. Jadi musibah yang datang bukan dia kembali. Allah kata apa? Allah bagi kita ni di dunia ni musibah ni la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah. Tapi tak menatijahkan hal tersebut. Jadi dia mendustakan juga ayat Allah. Jadi dia kata dengan faktor lain. Tak. Faktor dia memanglah ada sebab dan musabab dan semua, tapi semua itu adalah datang daripada Allah. Jadi kita kena apa? Kita kena akui ini semua apa? Hikmah daripada Allah. Allah nak datangkan. Ada tujuan dia. Jadi kita untuk apa? Kembali kepada Allah. Itu pokok utama dia. Tujuan apa saja yang berlaku ni memang untuk kembali kat dia. Allah bagi nikmat dia pun kat kita untuk apa? Kembali kat dia. Allah bagi musibah pun untuk kembali kat dia. Apa jalan pun sebenarnya memang untuk kembali kat dia sekarang. Kebaikan atau keburukan, sama je. Sepatutnya itu. Jadi kadang-kadang ni ada dua benda yang didustakan manusia. Jadi Allah kata orang-orang macam ni mendustakan ayat-ayat kami ni, bahkan apa? Wastakbaru anha, sombong terhadap Allah, sombong terhadap ayat-ayat tersebut. Ni. Ada meremehkan petunjuk tersebut, dan la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan masuk mereka ni, tidak akan dibukakan pintu langit. Maksudnya apa? Pintu langit tak dibuka. Pintu langit ni antara fungsi dia apa? Langit ni sebenarnya untuk apa? Tempat apa? Pertama, tempat turun hujan Lagi kat langit ada bintang-bintang perhiasan. Lagi kat langit ada tempat apa untuk rajam syaitan kan? Kat langit ada tempat apa? Tempat naiknya apa yang kita buat ni. Turun yang kita nak apa yang berlaku, dan naik apa yang telah berlaku. Faham? Apa yang bakal berlaku esok turun dari langit. Apa yang dah berlaku ni, pahala dosa dia semua naik di langit. Faham? Ada tak dalil? Dia cakap mesti ada dalil, sebab kita cakap dengan Allah ni. Kita cakap ini benda gaib ni Allah yang beritahu. Kita takkan tahu, tak boleh cakap pandai-pandai. Apa dalil dia? Surah 35. Boleh lagi ke? Dah belum ke-12 lagi, sikit lagi ke-12. Surah 35 ayat 10. Simpan surah 740 ni. Jadi Allah kata man kana yuridul izzah, siapa yang nak kemuliaan, kebaikan. Maknanya apa? Ni maksudnya kebaikan diangkat oleh Allah darjat dia nanti di syurga ni. Maka semua itu kebaikan yang sebenar, falillahil izzatu jami'ah. Kebaikan ni, kemuliaan itu hanyalah milik Allah. Allah yang bagi. Dengan cara apa? Ilaihi yas'adu al-kalimatut thayyib. Kepadanya lah naik. Yas'ad ni mana apa? Naik sikit-sikit macam naik tangga. Faham? Kepadanya lah naik. Apa dia? Kalimah yang baik. Apa dia? Tauhid. La ilaha illallah tu lah. Quran. Ada yang kata Quran ni kalimah yang baik. Amalan dia. Kalimah yang baik ni ucapan-ucapan yang baik. Iaitu apa? Ni. Al-haq ni. Iaitu penyampai, pendakwah ni. Yang seru kepada kebaikan ni. Kalimah-kalimah yang baik dan wal amalu soleh. Dua benda yang manusia perlukan. Apa dia? Kita juga perlukan apa? Iman kita untuk diangkat oleh Allah, dan amal soleh yang kita buat atas iman kita. Ni. Itulah antara fungsi langit juga. Yarfa'u, dan amal soleh juga
Kad. Sebab apa? Ada tak amal soleh yang ditolak? Tadilah mendustakan tadi. Sebab tu Allah kata la tufattahu lahu abwabus sama. Dia buat apa semuanya tak tulis, tak dapat kebaikan untuk dia. Yang baik je naik atas. Yang baik je naik atas. Amal soleh je dengan kalimah yang baik dengan amal soleh je yang naik atas. Sebab tu kalau kita sedar benda ni, kita nak cakap tak benda buruk selalu. Rupanya tak ada apa-apa kita buat tu. Rugi je. Nak tak buat amalan yang tak soleh? Tak nak lah. Faham? Nanti penghuni kubur ni kan, ada dua kan. Satu simpan dekat sijil, satu simpan illiyin. Kita nak semua ni ucapan kita, amalan kita ada kat illiyin. Kalau kat sijil tu kena campak jauh nanti. Saat bila dia sedar benda ni, semua ni ayat ni nanti, oh betul lah rupanya ni atas, betul lah. Bila sedar? Bila mati nanti. Bila mati baru dia sedar. Roh dia tak dapat angkat, baru naik pertama je bau busuk dan dia lempar ke seluruh pelusuk bumi ni, tak tahu ke mana hala. Nanti jasad dia. Dan dikafan dengan kafan yang amat busuk. Bau tu bau paling busuk yang pernah ada kat muka bumi ni. Nanti dia sedar bila? Saat nanti dia dah lepas nazak, roh dia dah diangkat. Sedangkan apa? Roh yang mulia apa? Diangkat sampai langit ketujuh dan amalan dia disimpan, baru dia bawa turun balik dengan mulia. Kita semua macam tu nanti. Sekarang bukan lagi, belum. Jangan sekarang pula nak buat apa? Meditasi ke nak naik roh dulu. Ini mengarut, tak ada. Lepas mati nanti baru naik. Faham Saat nanti roh kita semua akan diangkat. Dimuliakan oleh setiap malaikat di setiap pintu ni. Dan Allah suruh apa? Simpan amalan ni tadi dekat illiyin, tempat yang tertinggi. Barulah bawa turun balik jasad dia ke bumi ni untuk apa? Kerana di sini nanti dia akan dibangkitkan dan akan dihisap. Nampak tak? Jadi itulah maksud ayat ni. Okey, jelas sampai ayat tu yarfa'u. Okey, kita balik pada surah 740. Ya. Macam mana? Amalan tak baik tu amalan yang hina, yang busuk. Memang tak kedudukan dia hina kat bawah. Dicampak. Sijil ni tempat yang paling bawah. Jadi kita ni sebab tu kadang-kadang macam apa dia? Kalimat thayyib juga mana? Ikhlas tadi. Buat sesuatu ikhlas. Bayangkan kita seronok ni, dipuji orang, kebaikan kita, rupa-rupanya tak naik langsung. Takut tak? Bila sedar? Lepas mati nanti? Oh, memang menyesal tak sudah. Memang sangatlah. Semua kat dunia orang puji dia ni baik macam saya kan. Ustaz yang baik dan semua. Tapi rupanya tak ikhlas. Bila sedar? Mati ni, rupanya selama ni yang dia buat ni tak naik sikit pun. Faham? Jadi sebab tu kena jaga semua. Hati kita jaga, amalan buatlah. Banyak doa pada Allah. Okey, balik pada surah 7 ayat 40. Nanti sijil dengan ilin itu akan dibawa nanti. Dalam bentuk apa? Kitab lah. Saya akan tengok yang buruk dengan yang baik. Dia jelas, clear nanti. Itu dalam kesidangan pula nanti di mahsyar. Okey, jadi innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Ini maksud dia apa? Amalan tak naik. Bahkan apa lagi tak naik? Amalan yang paling kepala segala amalan apa dia? Doa. Sebenarnya kepala amalan doa. Mukhul ibadah adalah doa. Ad-doa'u mukhul ibadah. Ad-doa'u ra'sul ibadah. Bayangkan, doa ni maksudnya dia banyak sebut Allah. Dia banyak memang buat sentiasa. Berapa orang kata, kita kalau macam kita suka kan, kat makmur kita ke, sikit-sikit nak luah kat dia je kerjanya. Betul tak? Sikit-sikit nak luah kat dia. Apa benda je kadang-kadang hari ni kat mana tempat luahan? Kat netizen. Betul tak? Kan netizen dia pergi luahkannya. Kadang-kadang hal dalam apa? Suami isteri yang tak patut diluahkan, dia pergi luahkan kat netizen. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Hilang. Faham tak? Wal iyazubillah.
Ya, banyakkan zikir. Ya, sentiasa. Itulah dia. Tapi itu semua dapat dengan apa? Dengan bermula dengan ilmu dan dengan kita punya keikhlasan. Allah akan bagi taufik dia. Kita kadang-kadang nak paksa buat tapi tak mampu buat kan? Sebab banyak lagi dosa kita. Ya, kadang-kadang sekarang ni rasa semangat kan? Tapi tengok, Allah tak kuatkan kita untuk buat ni. Beri kekuatan nak buat ni. Bukan mudah ni, bukan mudah. Ni, ini dulu. Ini pun belum tentu mudah lagi nak buat. Nak dapat kekuatan betul. Dah tahu tapi tak kuat nak buat. Nak doa, kata ustaz kata doa lah rupanya saya ni banyak kurang zikir rupanya. Kan? Jadi tu maksud dia. Jadi tak diangkat semua tu. Tidak dibuka langit, pintu langit, tak nak terima. Sama ada dalam bentuk itu dia buat ataupun dia memang tak buat. Jadi wala yadkhulunal jannah, dan tidak mustahil dia untuk masuk syurga. Yalah, macam mana nak masuk? Tak ada apa nak dihibahkan, tak ada apa nak dikirakan. Jadi hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampailah apa dia ni? Jamal ni orang kata apa? Unta masuk lubang jarum, mustahil lah. Dalam satu makna lain, jamal ni maksud dia tali kapal. Ni lebih dekat sikit. Al-jamalu ni maksudnya tali sauh kapal tau. Besar mana tali sauh kapal? Besar kan? Masuk dalam lubang. Boleh tak tali sauh kapal masuk lubang jarum? Itu maksud lebih lagi, lebih tepat lagi. Jadi mustahil lah maksudnya masuk syurga. Kalau kucing bertanduk bolehlah masuk. Maknanya mustahil. Jadi wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah kami balas kepada orang-orang yang melakukan dosa. Jadi Allah kata ulaika ashabun, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha, mereka kekal di dalamnya. Kerana melihat kengerian neraka ni dan kekal ni, apa tindakan antaranya yang Allah rakamkan dalam Quran? Dulu dia rasa jauh sangat. Jadi kita sebagai orang Islam ni, Allah kata kita ni hidup kita kena sabar dalam kita nak buat amalan ni. Memang tak nampak lagi janji Allah kan, menunggu-nunggu janji Allah ni, dapat ke masuk ni, dapat ke masuk syurga ni. Mana? Kadang-kadang lagi buat kebaikan lagi sempit, dia rasa macam kan lagi. Jadi Allah kata fasbir sabran jamilan. Cuba buka surah 70 ayat 5. Fasbir sabran jamilan. Mereka kekal di dalamnya. Buka surah 70 Al-Ma'arij. Ni sama juga. Al-Ma'arij, tempat tinggi. Kita ambil daripada ayat 5. Jadi Allah kata fasbir sabran jamila, bersabar dengan kesabaran yang terindah, yang terbaik. 70 ayat 5. Bersabarlah dengan kesabaran yang baik. Apa dia? Pertama, bersabar dengan kita sendiri. Perintah Allah kita sendiri nak buat, sabarlah. Buat, teruskan buat. Benda gaib, Allah janjikan benda yang kita kadang-kadang tak nampak hasilnya. Dan sabar juga dengan kerana orang lain pula di luar. Itu maksudnya sabar yang terbaik. Kita sendiri, individu kita sendiri nak sabar, istiqomah ni semua kena sabar tak? Nak belajar kena sabar tak? Sendiri ni untuk sendiri. Sabar dengan sabar yang terbaik. Ni nak buat, nak dapat ni, kena sabar. Nak istiqomah kekal buat, kena sabar. Lepas tu gangguan luar pula datang, kena sabar. Ni sabar dengan sabar yang terbaik. Jadi innahum yarawna ba'ida, sesungguhnya orang lain ni, mereka yang tak nak ni, tak beriman ni, apa dia? Melihat hal yang Allah janjikan ini sangat jauh. Dia rasa dunia ni dekat kan. Jadi orang ni, ada orang dia, kenapa dia tak nak buat? Kenapa dia remeh-remehkan amalan soleh semua? Sebab apa? Dia rasa macam jauh lagi. Hidup masih lama. Kan? Tak ada apa-apa masalah pun. Jadi mereka nampak benda ni lambat lagi, jauh. Sedangkan bagi Allah apa? Wa narahu qariba, bagi kami dekat je. Sebab tu ayat 4 tahu kata apa? Bagi kami dekat, bahkan jarak ni antara ni langit dan bumi ni, malaikat naik sehari je. Kan? Makhluk Allah yang mulia tu pun sekejap je masa dia. Apatah lagi nanti, saat kita nanti
Dekat je. Bagi kami lihat dia sangat dekat, Allah kata. Dan saat nanti mereka akan terkejut bila apa? Yauma takunu sama'u kal muhl. Apa yang ada kat atas mereka nanti jadi macam minyak. Langit yang kukuh ni cair. Kan? Langit yang kukuh ni akan cair. Wa takunul jibalu kal bumi yang di bawah pula yang berat akan jadi macam bulu-bulu je. Terbang. Berterbangan. Dan ketika melihat ni semua apa dia? Wala yas'alu hamimun hamima. Kawan karib dia tak akan, mereka ketika dia saling pandang dan tak akan tanya lagi dah. Dulu ni mereka macam tanya lah. Bila. Ketika itu semua diam. Jadi ada pendapat ni saat hari kiamat akhir nanti, ataupun saat lepas kebangkitan nanti, terbangun dari kebangkitan, terkejut semua tengok. Jadi teman yang sebelum ni kat dunia bukan main baik lagi, kan? Ketika ni diam, tak tanya apa-apa. Dan apa lagi? Yubassarunahum. Mereka saling melihat. Apa berlaku? Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yauma idzin bi bani. Orang yang buat dosa dia sedar ketika itu boleh nampak dosa. Kat akhirat masa di dunia ni dia tak nak ingat dosa dia. Tapi rupanya di akhirat mereka akan teringat dosa. Sebab tu Allah kata al-mujrim ni orang yang buat dosa, dia sendiri akan fikir. Apa dia kata? Lau yaftadi min azabi yauma idzin bi bani. Kalaulah dia ada anak, dia nak apa? Yaftadi apa? Tukarkan, bayar. Fidyah lah. Tahu fidyah? Dia nak bayar, nak tebus dengan anak dia sendiri yang dulu dia sangat sayang. Ataupun kalau anak tak ada, apa dia? Wa sahibatihi wa akhi, isteri atau kawan rapat dia, saudara dia. Ataupun kalau tak ada juga apa? Wa fasilatihi allati tuwi, saudara mara yang dulunya lindungi dia, yang berjasa dengan dia. Ataupun kalau tak ada juga, apa dia? Wa man fil ardi jami'an summa yunji, dan apa saja yang dekat bumi ni kalau dia boleh tebus semuanya supaya dia selamat. Bayangkan punya takutnya, apa saja tak peduli, dia akan cuba tebus, kalau yang penting selamat. Faham? Begitulah gambaran yang Allah nak sebutkan ni dalam surah ni. Sampai ayat berapa tu? Sampai ayat 14. Inilah ketakutan ni ashabun nar ni bila mereka melihat nanti. Ini belum melihat neraka lagi, itu baru lihat dia punya keadaan kiamat je, kebangkitan je. InsyaAllah nanti kita sambung lagi ayat yang ke seterusnya. Dan mungkinlah kita cerita pasal-pasal neraka ni sikit lah. Ini tak sempat. Baik, sampai sini dulu untuk hari ni ya. Qul qauli hadza wa astaghfirullah. Saya lupa ada soalan di perempuan ni yang minggu lepas tentang